What's up bro, sis, mother-father sekalian, Hazwan Syabebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Video kali ni adalah video aku nak rant pasal yang berlaku dekat Raw, dekat Dynamite, dekat NXT. Macam minggu lepas aku dah buat kan. Kalau korang tak tengok lagi, boleh tengok juga video yang tu. Terkejut bye tengok Finn Balor menang US Champion. By the way, ini adalah video premier. Kalau korang nak hantar super chat ataupun super sticker, dipersilakan. Dan kita tengah road to 30k subscribers. Dan aku tengok dalam aku punya YouTube Analytics, lebih daripada 30% yang tengok video kat channel Hazwan Shah Wrestling ni tak tekan lagi butang subscribe. Jadi kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, asyabala butang subscribe. Dan sebelum aku teruskan juga video kali ni, aku nak share dengan korang baju yang aku pakai sekarang ni. Baju daripada Abang Wrestling. Ada banyak superstar punya karikatur kat sini. Ada Randy Orton, Dolph Ziggler yang baru menang NXT Champion tu. Ada Wade Barrett, Big Show, Booker T, Kane, CM Punk, Alberto Del Rio dengan siapa seorang ni? The Miz. Kata kalau korang berminat nak dapatkan baju yang aku pakai ni, link Shopee untuk dapatkan baju ni aku letak dekat ruangan description kat bawah. Okey, tanpa buang masa, aku cerita dulu apa yang berlaku dekat Raw minggu ni. Ada dua poin yang aku nak sentuh. First kali pasal Edge. Okey, kalau kita tengok Raw minggu ni, Edge kali ni ada karakter ataupun penampilan yang lebih berbeza. Aku agak amazed tengok benda ni sebenarnya, sebab bagi aku this is something new. Tak macam apa yang kita pernah tengok dekat Edge sebelum ni. Start dengan lagu dia yang macam biasa, tiba-tiba lagu tu terpadam, which is aku kurang gemar sikit. Ialah sebab Edge lagu dia best kot. Kalau boleh kita nak sentiasa dengar, macam tak pernah jemu. Macam mana kita boleh nyanyi dan dengar lagu Judas Chris Jericho bila tengok AEW, macam tu jugalah aku rasa sedapnya lagu Edge bila dengar dia keluar. So bila lagu tu dah terpadam, Edge muncul di bawah sinaran lampu ungu, naik ke gelanggang. Dah dari segi lighting tu dah ada macam vibe-vibe Undertaker sikit. Dan dia punya penampilan tu pun dah ada macam vibe-vibe Aleister Black sikit. So bila dia bercakap bagi promo tu semua, ini like a different side ataupun different character of Edge. Tak pernah nampak macam ni. Paling-paling dulu nak tengok Edge macam ni zaman The Brood Lepas tu sekarang ni dia berwatak jahat, which is dulu dia pernah aja berwatak jahat, tapi watak jahat dia kali ni somehow dia macam nak mula jadi dark. Nak jadi gelap. Kali ni nampak lebih psycho daripada watak jahat yang dia pernah bawa sebelum ni. So aku sangat-sangat interested nak tengok macam mana WWE bawa karakter baru Edge ni untuk show yang akan datang, Raw akan datang, WrestleMania dan lepas-lepas tu lagi lah. Jadi harapnya benda yang diorang nak bagi kita tengok ni menghiburkan. Seriously, Edge walaupun part time, walaupun dah tua, masih versatile. Yang kedua, akhirnya setelah banyak gila dengan cerita dan rumours yang kata Stone Cold akan muncul kat WrestleMania nanti, lagi-lagi WrestleMania buat dekat Texas, Kevin Owens pun dah banyak kali bahan Texas, mengejek, menganjing dan sebagainya. Akhirnya Kevin Owens menghulurkan jemputan. Dia buat invite untuk Stone Cold datang ke WrestleMania dan jadi guest untuk dia punya KO show. Okay, kalau korang perasan sekarang ni masih di-advertise yang Stone Cold akan menghadiri KO show Kevin Owens ni lah. Bukan perlawanan antara Stone Cold dan juga Kevin Owens. Tapi so far benda yang kita dah boleh pasti, seorang confirm akan kena stunner. Dan kita pun dah boleh tahulah kot siapa yang akan kena, mestilah Kevin Owens. Tapi tak tahulah kalau benda ni berubah jadi perlawanan ke, ataupun tengah dia orang bercakap-cakap tiba-tiba referee datang ke apa ke, yang tu tak tahu. Tapi sekarang ni ramai yang duk kata kat aku, bang, Kevin Owens dengan Stone Cold jadi dekat WrestleMania. Weh, ini tak boleh nak kata apa lagi, sebab kita masih tak tahu kondisi kesihatan Stone Cold macam mana, dia boleh bergusti lagi atau tak dekat atas gelanggang. Tapi yang pastinya Stone Cold betul memang ada. Just that apa yang dah di-advertisekan sekarang adalah Stone Cold buat comeback untuk jadi guest KO show. For now aku kata don't put your hopes too high takut nanti kita dikecewakan. Last dia kata kat kita, awak terlalu baik untuk saya. Tiba NXT, satu point je aku nak cerita. Kita ada new NXT champion, Dolph Ziggler. Okay, Dolph Ziggler dia
compete dalam triple threat punya match antara Dolph Ziggler, Tommaso Ciampa dan juga Braun Breaker untuk NXT Champion. Minggu ni NXT bukan NXT yang biasa, dia panggil NXT Roadblock, so macam special sikit lah. Selain daripada tu, kita dapat juga tengok match yang bagi aku best jugalah antara LA Knight dan juga Grayson Waller. So dekat main event ada ni lah, NXT Champion Triple Threat. Pada awalnya aku fikir dan aku yakin sangat Braun Breaker akan menang lah, sebab aku fikir Braun Breaker ni akan pergi sampai ke NXT Stand and Deliver dekat minggu WrestleMania, dan dekat Stand and Deliver tu barulah mungkin dia akan tewas dia punya NXT Champion. Senang cerita, aku akan fikir dia lah champion sampai ke NXT Stand and Deliver. Tapi tak, benda tu tak berlaku. Kita dapat saksikan satu perlawanan yang best bagi aku, enjoy tengok. Sampai sekarang walaupun NXT ni dah bukan Black and Gold, dari segi kualiti perlawanan walaupun tak sehebat Black and Gold, still diorang like much better daripada Raw dan juga SmackDown walaupun dah jadi NXT 2.0 ni kan. So aku still amazed dengan apa yang NXT buat juga minggu ni. Just that itulah, bila match dah sedap, tiba-tiba boleh pula Dolph Ziggler yang menang jadi the new NXT Champion. Dia pin Tommaso Ciampa, dia tak pin Braun Breaker. Jadi mungkin dekat Stand and Deliver kita akan nampak Dolph Ziggler lawan dengan Braun Breaker one on one lah, dan mungkin time tu baru Braun Breaker dapat balik dia punya NXT Champion. Aku rasa ini mungkin taktik WWE nak menaikkan lagi dan nak buat orang suka lagi dekat Braun Breaker dengan mengalahkan Dolph Ziggler dekat Stand and Deliver. Yelah, kita tahu crowd NXT, fan NXT ni dia punya passionate macam mana. Takutnya mungkin kalau Braun Breaker masuk as champion, crowd akan boo ke tak suka ke. Jadi maybe lah, ini pala tahu aku je, maybe diorang bagi Dolph Ziggler watak yang mungkin ramai orang akan boo, dan dekat situ Braun Breaker yang akan mengejar championship tu, bukan defending kan. Jadi mungkin crowd akan lebih invest dengan Braun Breaker dekat NXT Stand and Deliver nanti. Aku pun ada pala tahu lain jugalah. Mungkin sebab rating NXT sangat teruk, diorang terpaksa gunakan superstar daripada main roster. Dan kata kalau benda tu memang WWE nak buat, nak fokus buat lepas ni akan ada lagi superstar daripada main roster, nak bagi balance ke apa ke, tolonglah angkat darjat NXT 2.0 ni sama macam Raw dan juga SmackDown. Sebab kalau tak, kalau NXT ni masih lagi tempat development apa semua, kau bawa superstar daripada main roster tu pergi ke NXT, maksudnya superstar tu dah di downgrade kan. Yep, itu the idea lah. Walaupun aku yang melayan NXT 2.0 ni, aku letak NXT 2.0 ni setaraf dengan Raw dan juga SmackDown. Kalau NXT Black and Gold, aku letak lagi atas daripada Raw dan juga SmackDown. So kata kalau memang nak pakai superstar daripada main roster pergi ke NXT 2.0, tolonglah angkat derajat NXT 2.0 equal dengan Raw dan juga SmackDown. Jangan downgradekan superstar engkau yang ada dekat main roster sekarang ni, masukkan dia orang ke development. Dolph Ziggler kot, umur dah berapa? Robert Roode, takkan dia nak pergi development punya brand kan? Aku yakin dia orang masih akan muncul kat Raw ke apa kot, sebab dia orang superstar Raw kan. So mungkin kemunculan dia orang dekat NXT ni lebih pada kejar rating, atau nak bagi crowd invest lebih dekat Braun Breaker. Tapi still mengejutkan untuk aku. Last week dah ada Finn Balor, last week dah ada Ricochet, sekarang Dolph Ziggler pula. Lain macam WWE. 2002 baru masuk bulan 3. Okey, bercakap pasal Finn Balor, Ricochet dan juga Dolph Ziggler champion baru, kita ada juga champion baru lagi, tapi bukan dekat WWE tapi di AEW. Aku nak sentuh poin pertama dekat AEW Dynamite minggu ni. Dekat AEW Dynamite minggu ni kita nampak Sammy Guevara tewas dia punya AEW TNT Championship di tangan Scorpio Sky. Aku happy benda ni, bukan happy tengok Sammy Guevara kena tibai dengan konon injured apa semua tu kan. Aku pelik kenapa ada Tay Conti tiba-tiba nak involve. Mungkin diorang nak buat Sammy Guevara dan juga Tay Conti lawan dengan perempuan UFC tu dengan Scorpio Sky ke, ataupun ada UFC punya superstar ke, Ethan Page ke, tak kisahlah. So maybe itu the plan kan. Tapi still aku rasa ada lompong, sebab Sammy Guevara patutnya muncul masa Chris Jericho betray Santana dan juga Ortiz. Kita nampak macam ada the new inner circle di mana 2.0 dan juga Daniel Garcia dia join Jack Hager dan juga Chris Jericho, which is time tu pun kita nampak juga Chris Hager ni macam kecelaruan identiti ke jantina ke, tiba-tiba dia join juga Chris Jericho kan. So mungkin dah memang tak ada lagi inner circle, tapi mana Sammy Guevara akan berpihak lebihan, dia akan berpihak lebih dengan Chris Jericho dengan Hager ke, ataupun Santana dan juga Ortiz. So itu lompong yang aku nampak lah. But then benda tu put aside, kita tengok Sammy Guevara dengan Scorpio Sky. Benda yang buat aku happy adalah akhirnya Scorpio Sky menang AEW TNT Championship. Superstar yang awal-awal AEW start ramai gila nak dia kena push, lepas dia jadi karakter jahat, somehow orang dah mula macam tak heran dengan dia.
Tapi akhirnya dia dapat apa yang dia deserve lah. Sebab Scorpio Sky bagi aku atas gelanggang best, dan dia ni sangat entertaining atas gelanggang lah. Tapi daripada segi karakter, kadang-kadang aku ada rasa awkward juga. But then aku tak boleh deny dia deserve untuk menang TNT Champion. Cumanya satu benda yang dah meyakinkan aku sikit kat sini, kalau dia, sebab AEW punya style, dia orang tak suka superstar tu menang championship kejap tau. So dia akan menang beberapa bulan ke apa kan. So next week dah ada Scorpio Sky kena defend dia punya TNT Champion dengan Wardlow yang baru menang apa, Face of Revolution dekat Revolution hari tu kan. Scorpio Sky akan pegang tali pinggang tu lama. Maksudnya mungkin Wardlow akan mungkin Wardlow tu akan kalah di tangan Scorpio Sky lah. Dan aku okey sebenarnya kalau Wardlow kalah, walaupun aku nak tengok Wardlow ni jadi TNT Champion. Tapi aku faham mungkin dia akan kalah atas gangguan MJF. Tak logik lah kalau Scorpio Sky boleh kalahkan Wardlow clean kan. So itulah, dari segi storyline aku faham dia menang je Face of Revolution ni lah. Dia dah menang Face of Revolution, dia dah dapat TNT Champion. Satu benda yang aku rasa kita sebagai fan tengok Wardlow, kita rasa Wardlow deserve benda tu. Now adakah the best time untuk dia menang? Bagi aku tidak lah. The best time untuk dia sekarang ni adalah untuk feud dengan MJF. Dan tak sesuai untuk dia feud dengan MJF sebagai seorang TNT Champion. Dan mungkin story yang boleh dimainkan kat sini, kalau Wardlow boleh screw MJF time MJF lawan dengan CM Punk, kenapa MJF tak boleh screw Wardlow masa dia lawan dengan Scorpio Sky untuk TNT Champion. Dan ya, bila cakap pasal Wardlow dengan MJF ni akan ada gangguan lah minggu depan ke apa ke, ini ialah pala tahu kan. Tapi ini dah bermaksud yang memang Wardlow sendiri dah bagi tahulah dia dengan MJF macam dia dah tak nak terlibat dah dengan MJF, jadi mengharapkan MJF terminate kontrak dia. Ok, last sekali, point ni aku rasa mungkin ramai ternanti-nantikan. Jeff Hardy akhirnya buat pun debut dia dekat AEW Dynamite. Okay, komen aku lah. First kali aku dah tak rasa terkejut sebab aku bangun tidur, atas sekali buka je aku punya phone, tak unlock lagi tau, tapi buka nak tengok pukul berapa, atas sekali tu dah ada ayat bang Jeff Hardy join AEW. Dan benda tu bapak sakit hati gila dapat spoiler kan. So aku dah tak hype lah tengok Jeff Hardy punya debut. Lepas tu bila dah tengok Dynamite ni pula, dengan apa tiba-tiba Matt Hardy macam berubah karakter nak jadi baik. Dia kata apa, bila pakai suit dia macam apa, jadi orang yang tak betul lah dekat kumpulan private party, which is aku rasa agak pelik lah. Kenapa tiba-tiba macam tu kan, kau baru dapat hidayah malam tadi ke apa ke, macam rasa pelik tiba-tiba macam tu. So mesti ada something yang AEW tengah plan. Dan macam nampak lah sebenarnya benda tu nak bawa ke debutnya Jeff Hardy kan. So bila dia dah kena lauk apa ke, memang aku dah tahu lah anytime Jeff akan datang. Tapi tak, Sting dan Darby Allin datang dulu. Still crowd sorak nama Jeff. Crowd pun dah boleh baca, aku pun dah boleh baca. Walaupun aku bukan dah boleh baca je, aku dah dapat spoiler lah, potong. Tapi still lepas tu Jeff Hardy keluar, buat gaya-gaya dia, and then settlekan lah semua orang atas dalam gelanggang. At the end, Jeff Hardy, Darby Allin, Sting dan juga Matt Hardy stood tall inside the ring. Yang lain dah keluar, dah lari. So itu sajalah benda yang aku nak cakap pasal AEW Dynamite minggu ni, NXT minggu ni dan juga Raw minggu ni. Yang mana satu korang lebih excited, Stone Cold ke, Jeff Hardy ke, Dolph Ziggler NXT Champion ke, Scorpio Sky ke, Wardlow dengan MJF ke? Cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah juga. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih, datang lagi. My the Father.